angin yang sejuk sampai ke tulang tu. Ya, angin tu. Dia tiba angin tu. Weh, aku cakap memang pula aku. Ule mayang di ule dengan putih nyatu. Hai, Assalamualaikum semua. Pasti anda semua rindu dengan Cik Bunga untuk mendengarkan cerita-cerita seram di malam-malam yang seram ini. Seram ke? Sebelum itu Cik Bunga nak mengucapkan Kong Hei Facoy kepada Kong Tionghoa yang ada di Malaysia, dan semoga berbahagia hendaknya. SOP haruslah sentiasa dijaga dan dipatuhi. Okey, malam ini Cik Bunga nak menceritakan satu pengalaman Cik Bunga, iaitu pengalaman yang orang kata biasa-biasa je lah kot. Pengalaman ini Cik Bunga alami bersama dengan kawan baik Cik Bunga masa tu kat kampung. BFF Cik Bunga lah kan, BFF Cik Bunga di kampung, dan adik kami lah, adik-adik kami, iaitu adik Cik Bunga dan adik BFF Cik Bunga. Kejadian ini berlaku ketika kami berempat pergi memancing di waktu malam di sebuah tempat yang dikenali sebagai bukan dikenali lah, orang kata tempat tu adalah sebuah sungai, dan di sungai itu terdapat sebuah jambatan, dan jambatan ini sebenarnya sudah banyak orang kata banyak cerita-cerita horror, cerita-cerita mistik yang pernah terjadi. Dan bezanya jambatan yang ada sampai sekarang ini adalah jambatan baru, yang mana telah diperbesarkan keluasan dia ke saiz dia, entah Cik Bunga pun tak pastilah kan. Nak kita ni bukannya pandai sangat kan. Tapi suatu masa dahulu jambatan itu adalah sebuah jambatan yang orang kata hanya muat untuk 2 biji kereta berselisih, dan kiri kanan dia tu benteng ke, kita nak panggil benteng ke apa ke, kiri kanan tu terbuat dari kayu, dan memang telah banyak mengorban dan memakan nyawa. Ya, karena itulah banyaknya orang kata penampakan ataupun tersebarnya cerita-cerita seram mistik mengenai jambatan itu. Lebih-lebih lagi jika berlakunya hujan panas, dan kebetulan hujan panas itu di waktu senja, akan ada satu penampakan yang mana orang kampung Cik Bunga dan kampung-kampung sekitarnya memang sangat mengetahui akan cerita mengenai penampakan yang akan muncul ketika hujan panas di waktu senja di jambatan itu. Tapi itu masa tu jambatan lama lah. Jambatan baru Cik Bunga tak pasti lagi lah masih ada lagi atau tidak penampakan yang maksud Cik Bunga penampakan yang orang kata macam urban legend tu lah. Tapi di sini hari ni malam ni Cik Bunga bukan nak cerita pasal tu. Cik Bunga bukan nak cerita pasal tu. Tapi Cik Bunga nak ceritakan pengalaman Cik Bunga masa memancing di sungai di bawah jambatan itu. Okey. Sungai itu dikenali sebagai Sungai Tumbuh. Mereka yang tinggal di kawasan situ tahulah mengenai sungai itu kan. So kepada mereka-mereka yang menonton ni, yang mungkin tinggal di daerah antara Tanjung Tualang nak ke Kampung Gajah, mungkin mereka pernah lah melalui jambatan ni. Cik Bunga rasa tipulah kalau korang tak pernah lalu. Kalau korang tak pernah lalu, korang lalu ke mana ya? Jauhnya korang pusing kalau ikut Sri Iskandar kan. Okey, lalu pula cerita dia.
Okey, macam ni. Nak jadikan cerita, masa tu kami berempat. Cik Bunga, adik Cik Bunga, BFF Cik Bunga dengan adik dia lah. Orang kata ngam lah dua pasangan ni, alung-alung, angah-angah. Nampak tak di situ kekompakannya tu kan, nampak sangat. Dua alung, dua angah ni perangai, na'udzubillah, macam ni perangai. Okey. So dalam pukul 10 lebih macam tu lah kan, kita pergilah mancing kat Matan tu. Sebab before sebelum ni pun memang kita nampak malam pun memang ada orang memancing. Tapi selalunya yang memancing di Jambatan itu orang kata memang tak lepas lah daripada gangguan-gangguan ni lah sebenarnya. Sebab memang orang kata kita dah tahu Jambatan tu memang angker horror apa semua kan. So pergilah kita orang berempat ni. Sebab sebelum, rasanya tak silap Cik Bunga sebelum tu pun pernah mancing kat Jambatan tu malam. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Tapi malam tu yang pelik lah. So kita pergilah macam biasa sahaja. Kalau kita pergi tu dalam pukul 10 lebih macam tu lah kata kan. Pergilah kami berempat berbondong-bondong lah pergi dengan segala macam bekalnya, dengan bawa kopi, lah Maggi goreng lah. Kalau orang tengok Cik Bunga nak pergi mancing ke Cik Bunga nak berkelah sebenarnya. Terus Cik Bunga cakap, bang Cik Bunga kau pergi mancing dulu suatu masa dahulu lah kan. Aku ni orang kata nak berkelah, kita sediakanlah semuanya. Mana nak ada 7E kedai runcit kat tempat mancing macam tu kan. Kaki-kaki pancing sekalian, anda faham kan, anda tahu kan. Kita kan pergi mancing kat Kuala Maya dik. Pergilah kami berempat. Jambatan tu dia ada macam sebuah, dia ada satu macam kolong tu kita nak panggil, ataupun ada ruang lah kat bawah tu. Dan bila orang kata bila air sungai tu betul-betul surut, dia akan jadi, dia ada satu macam bukan dataran, macam ada satu naik tanah macam padang, tebing lah, tebing yang agak tinggi. Tapi kalau air naik sekalipun, dia masih ada lagi tanah yang tebing yang tinggi tu. Cuma beza dia, dia sebenarnya bila air surut dia akan lebih luas. Okey, dia akan lebih luas bawah Jambatan tu. Dan memang banyak kata nelayan sungai. Nelayan sungai ke? Yelah kot, ingat nelayan laut je ada, nelayan sungai pun ada tau dik. Okay, nelayan sungai, orang kata kalau bahasa Melayu dia apa ya, tambat ikat ke, entah lebih macam itulah. Dia punya sampan apa, fiber boat apa semua bawah tu kan. Okay, so malam tu kita pergi kat situ mancing. Selalunya kita orang akan mancing dekat bawah Jambatan tu. Walaupun orang kata sebenarnya bahaya mancing bawah Jambatan tu, betul-betul di bawah Jambatan tu. Tapi sebabkan selalu kita nampak kat seberang sana ada 2-3 orang, kat ujung seberang sana ada 2-3 orang, dekat bahagian kita orang pun ada lagi orang kan. Tapi malam tu memang cuaca cantik, bulan terang, bintang penuh kat langit kan. Memang orang kata it's a perfect night lah, malam yang orang kata memang best lah malam ni mancing ni kan. Sebab memang cuaca pun cantik apa semua kan. So pergilah. Tapi bila sampai satu benda Cik Bunga dah perasan. Tapi Cik Bunga anggap tu macam tak lah, whatever lah. Mungkin dia lambat lagi ke apa. Dah 10 lebih, tapi tak ada siapa. Malam tu tak ada siapa pun yang memancing dekat area Jambatan tu, kat sungai tu, kecuali kami berempat. Kami berempat sahaja mancing malam tu. Tu Cik Bunga pelik. Tapi Cik Bunga tak nak kata layankan perasaan, tak nak fikir yang negatif masa tu kan. Sebab kita plan tu fikir nak cek rezeki lah, kita nak cek rezeki. Biasalah di time tu habis sekolah kan, duduk kat kampung, kita nak kerja apa dik? Takkan nak kerja jebak sawit dik. You expect Cik Bunga nak jebak sawit ke? Habislah jari jemari Cik Bunga yang munggil ni. Tidak. Okey,
back to the story. So kita pun pergilah mancing sampai set up, cari satu pot. So letak barang, kita pasang lampu yang spotlight, lampu yang cas tu, lampu yang putih tu, apa nama lampu tak, cik bunga pun lupa lah, tapi lampu tu lah yang kaki-kaki pancing mungkin faham lah kan. Lepas tu kita orang pun sambil set up barang mancing kan, kita cek dia punya tali pancing, cek dia punya sekadar tu lah. Cik Bunga pun dah lupa, dah lama sangat kan, zaman habis sekolah dulu. Sekarang ni aku mana ada nak mancing dah, sorry lah kan. Tapi kerana peristiwa ni lah jadi trauma lah, nak mancing malam dah semenjak tu. Okay, start mancing tu kita makan lah, orang kata makan dulu dah, kita nak ala-ala berkelah kat situ kan. So makan decide lah spot masing-masing. Okay, masa tu adik BFF Cik Bunga tu dia pergi ke arah hulu sungai. Dia ke hulu sungai. Dia kalau ikut kedudukan Cik Bunga sekarang ni, kanan Cik Bunga ialah hulu sungai. Okay, dia ke hulu sungai, ke hujung. Sebab kalau tak silap dia dekat dengan cabang sungai. Dia nak mahala ke hulu, kononnya mahala ke hulu lah kan. Dia naik ke hulu tu, dia macam ada satu sungai tu, dia macam cabang dua tau. Baru dia santum. Okay, dia akan Cik Bunga pun ke hulu juga. Biasanya dia jarak dia dengan Cik Bunga lebih kurang dalam 10 ke 20 meter macam tu lah. Sebab kalau dia berdiri atau dia duduk sekalipun, Cik Bunga masih boleh nampak dia. Okay, spot Cik Bunga adalah dekat spot yang kita sampai. Sebab Cik Bunga tak nak bergerak ke mana. Sebab Cik Bunga rasa sini pun spot dia sesuai. Sebab Cik Bunga tengok daripada aliran air dia tenang. Satu lagi, malam tu pun seolah penghuni-penghuni sungai tu menyambut kedatangan kita orang. Ikan-ikan bermain di air, melibah-libah kat air, punya hati, tak sabar ni, tak sabar kau nak mancing, tak sabar. Okay, adik Cik Bunga dia kehilir sikit. Tapi Cik Bunga pesan dengan dia, kau jangan pergi mancing dekat dengan jambatan. Jangan mancing dekat bawah jambatan seseorang. Kalau kau nak mancing bawah jambatan, panggil kita orang. Panggil seseorang bagi kita orang. Jangan pergi seseorang. Okay, Cik Bunga pesan dengan macam tu. So dia kata, yelah. Kau tahu lah budak-budak kan. Bukan budak-budak muda kan. Bila kita ni pesan ni, kadang sebenarnya dia orang buat acuh tak acuh je. Padahal kita dia pun lebih kurang sama juga. Mak bapak dah cakap dah, jangan tak elok, jangan bahaya sungai tu malam apa semua. Tetap juga setiap malam pergi kan. So malam tu dapat lah orang kata. So mancing lah tu, time tu siapa pernah pakai handset Nokia yang Polyphonics lepas 315 ke 3 sekupang ke, yang ada punya button macam sambung tu, dia sekali sambung tu, Polyphonic tu yang ada radio apa tu kan. Cik Bunga sambil mancing tu, Cik Bunga tak dengar dekat earphone tau, tak dengar kat handsfree. Cik Bunga buat dia loudspeaker, macam jadikan dia radio kan. Tu Cik Bunga terus Cik Bunga cakap daripada zaman sekolah lagi memang Cik Bunga layan Perak FM. Tahu sebab apa? Sebab kadang malam kita boleh request lagu tu kan. Kadang selalu juga Cik Bunga request. Alhamdulillah kan, ucapan-ucapan kita dengar kadang gelak juga. Gigitnya ucapan aku kan. Gitu kita dengar lah kan, dengar layan lagu Jiwa dekat Perak FM malam tu. Dan kalau tak silap masa tu ada tilawah Al-Quran atau apa ke. Sebab Perak FM siaran dia sampai pukul 12 malam je. So bila lepas 12 malam dia akan ganti dengan tilawah Al-Quran ni lah. Dia ambil daripada apa, ATM yang besar lah, video ATM yang lebih besar lah. Macam tak pasti kat situ. Selalunya klasik lah ke, tak mungkin, lupa lah itu. Tapi memang time tu tak silap Cik Bunga memang ada
hafazan Al-Quran ke, tilawah Al-Quran ke, macam gitulah. So tapi sebelum tu dia pukul 12 kan baru dia start tilawah Al-Quran tu. So kita dengar lah lagu kan. Sampai tu kita layan pasal mancing ikan, kena seekor kejap yang sana dapat, kejap yang sini dapat kan. Layan. Tiba-tiba memang boleh rumah aku cicak ni pun tiba-tiba lah hai kan kata tiba-tiba Cik Bunga rasa satu perasaan yang minum sekejap. Haus. Sorry guys. Tiba-tiba kita mancing tu, kita tengah, orang kata tengah asyik lah melayan kan. Kita tak sampai 15-20 minit, ikan lekat kat mata kail, kena saja ikan kan. Berlawan-lawan kami berempat ni kan. Dapat dapat je lah orang kata. Macam 15 minit ni belah sini. Adalah selang dalam 20-30 minit tiba orang sini pula. Ada pula serentak kan. Tapi satu lagi kita berjarak spot masing-masing. Yelah takkan ada rapat-rapat dik, ada korang mancing rapat-rapat dik, kau tak dapat ikan, mata kain kau dengan tali pancing kau sangkut empat-empat berserabut dekat situ, sesuai kan. Okay. Tengah dalam melayan lah orang kata, kita melayan, siapa kaki pancing faham lah macam mana perasaan melayan beli ikan tarik kita punya kita punya joran, kita punya batang pancing tu kita kena kan, ikan tarik kan, kita punya feel adrenaline tu kan. Walaupun dalam hati kita fikir ni ikan hula sebenarnya. Yelah kita mancing malam sungai, kita tak boleh expect apa yang ada dalam air tu kan. Engkau Superman, kau boleh nampak apa yang dalam air tu kan. Okay. So hati Cik Bunga tiba rasa macam Cik Bunga cerita dalam video yang sebelum ni. Cik Bunga kan agak sensitif orang dia kan. Bukan agak lah, memang sensitif lah. Dia ada satu perasaan tau. Dia macam something tak kena ni, ada benda ni. Macam tahu tak, bila orang perhatikan kita terasa tak orang perhatikan kita. Kita boleh rasa kan kalau ada orang tengok kita kan. Macam tu juga Cik Bunga masa tu. Dia sebenarnya daripada sampai lagi Cik Bunga dah rasa macam ada orang perhatikan. Tapi Cik Bunga abaikan kan. Tapi kita masuk tempat orang, kita nak mancing kan, kita nak cari rezeki, masuk tempat orang malam. Memang Cik Bunga dah pesan dah pun, lagipun BFF Cik Bunga dah pun dah pesan dekat kita orang sebelum pergi pun, dia kata minta izin dulu apa semua kan. Biasalah tu kan, memang itu habit Cik Bunga daripada dulu sampai sekarang. Pergilah ke mana sekalipun, orang kata tempat-tempat yang orang kata walaupun melepak dekat taman bunga sekalipun, aku tetap minta izin. Sebab kita tak tahu apa yang ada kat situ kan. Walaupun Cik Bunga boleh rasa, terus terang Cik Bunga cakap, Cik Bunga kalau orang kata yang kelebihan benda ni lah, orang kata yang sensitif ni kan, tu pulang pada you all nak percaya atau tak percaya. Tapi pada yang percaya dan pada yang mempunyainya, mereka faham apa yang Cik Bunga cakap ni. Level Cik Bunga belum lagi level, orang kata level 3 ke level 4 lah, lebih kurang cerita lah. Cik Bunga masih lagi level 2 tak silap, level 2 atau level 3 ya, iaitu Cik Bunga boleh rasa, Cik Bunga boleh tahu kat mana, cuma tak boleh nampak secara jelas. Nampak tapi selalunya Cik Bunga akan nampak dalam bentuk bayang lah. Dia macam a black figure ke something. And then bila Cik Bunga fokus, kalau betul-betul fokus, kita macam mata kata apa ni, baru Cik Bunga akan nampak. Kalau orang kata nak terus tu aku nampak tu, tipu lah kalau nampak seketul tu macam tu kan. Cik Bunga belum sampai level tu lagi ni, yang boleh dengar, boleh berkomunikasi, yang boleh nampak seketul tu. Cik Bunga belum level tu lagi. Orang kata Cik Bunga masih level bawah lagi, tapi masih boleh diasah. Tapi aku tak nak kan. Nampak bayang pun dah cukup, aku dah tahu. Tengok dia punya bayangan pun aku dah tahu apa benda, aku tak nak kan. So mancing
Time tu Cik Bunga fikir Cik Bunga seorang je tau. Lupa Cik Bunga cakap BFF Cik Bunga ni pun dia sama macam Cik Bunga, mempunyai kelebihan tu, cuma dia lebih tinggi lah, orang kata tingkat dia lebih tinggi lah. Dia pun rasa dan perasan. Tapi sebab lepas tu kebetulan kami berdua jarak tak jauh, Cik Bunga tengok dia tengok Cik Bunga. Cik Bunga bagi isyarat, dia pun faham maksud isyarat Cik Bunga tu. Lepas tu dia buat dia bagi tanda isyarat dekat Cik Bunga, sini je. Gitu je. Kau banyak salah mancing, dia pandang, gitu je dia bagi dekat Cik Bunga. So Cik Bunga faham. Dia suruh Cik Bunga diam je. Okay. So Cik Bunga pun diam je lah, mancing. Lepas tu rasa tak sedap tu semakin kuat tau. Cuaca yang tadi Cik Bunga kata, cuaca cerah, bulan terang, bintang penuh kat langit kan. Orang kata dia gelap tu tak gelap yang terus blank terus tu. Dia gelap tu kita boleh nampak lagi. Tapak tangan kita pun kita macam boleh still boleh nampak lagi lah, orang kata kan. Bukan yang terus black out terus tu tak dah. And then tiba-tiba dia sedikit demi sedikit beransur-ansur, suasana tu berubah tau. Dia berubah, dia macam tiba angin bertiup sepoi-sepoi. Dia angin, korang tahu tak angin yang sejuk sampai ke tulang tu ya, angin tu dia tiba angin tu, aku cakap memang pula aku dia angin situ. Dia tiba awan hitam mula berarak di langit. So faham kan, maknanya langit jadi gelap dah. Langit jadi gelap. Nanti daripada jauh Cik Bunga dengar macam bunyi semak kalau kita berlari kat semak kan, dia ada satu bunyi sungsak. Dan hati ni, ya Allah janganlah benda tu kan. Sebab kita dah rasa dia macam kita dipatikan oleh benda tu. And then tiba-tiba kita dengar macam tu kan, Cik Bunga dah memang cuak dah ni, dah takut dah ni. Janganlah, tolonglah. Sekali tiba-tiba punya adik BFF Cik Bunga, dia daripada hulu, dia berlari sambil dia cakap, Weh, korang tengok ke sungai. Dia gitu kan. Korang tengok ke sungai lah. Lebih kurang macam tu lah. Cik Bunga pun lupa apa yang dia jerit kat situ. Tapi pasti dia lari pergi ke BFF Cik Bunga. And then macam kerang kabut dia berdua beradik tu lari ke Cik Bunga. Cik Bunga pun paling lah ke arah yang dia kata tu kan. Dari tempat yang dia mancing tu, Cik Bunga nampak satu cahaya hijau. Warna hijau, macam mana cakap, hijau dapur lah, api dapur gas tu kan biru. Ada lagi satu yang api dia warna hijau tu. Hijau tu api tu. Tapi dia macam tak tahu nak kata api ke cahaya ke macam. Tapi cahaya tu daripada arah hulu sungai. Dan jarak dia dengan permukaan sungai, orang kata setinggi orang dewasa berdiri. Okay, kalau kita ni engkau tu konon Naruto lah, kau berdiri atas air tu, kepala kau atas kepala kau je cahaya tu dengan jarak permukaan sungai. Dia punya jarak dia bergerak laju, memang sangat laju. Dan cahaya tu betul-betul berhenti dekat tempat Cik Bunga. Betul-betul di depan mata Cik Bunga, tapi orang kata tak adalah jauh macam jarak dia. Dia betul-betul di tengah sungai. Cik Bunga kan kat tebing, dia kat tengah sungai, betul-betul kat tengah sungai. Cahaya tu daripada hulu, dan dia laju tu nak kata laju tu tak adalah laju sangat macam zoom gitu, tak, no. Kita boleh nampak dia macam sini kita boleh nampak, dia memang nampak betul-betul depan mata Cik Bunga. Tak ada depan mata pula kata depan mata begini kan. Maknanya dia depan Cik Bunga lah, dia dekat tengah sungai. Cik Bunga kan kat tepi kan, kat tebing kan. Dia betul-betul kat tengah sungai, dia betul-betul berhenti. And dia menjunam masuk ke dalam sungai. Cahaya tu masuk ke dalam sungai.
Dia masuk di dalam sungai, cahaya tu masuk dalam sungai, automatically bunyi katak ikan bermain dekat air hilang. Sunyi, sepi. Satu bunyi pun tak ada kecuali bunyi arus sungai yang mengalir dan bunyi ombak memecah tebing. Ombak memecah tebing. Yelah, ombak dia lah kan. Dia masuk tu dia macam ombak lah yang kuat. Padahal dia masuk macam tut gitu je. Tapi ombak yang terhasil daripada tu kan, kalau kita masukkan jatuhkan benda dalam air kan, dia akan ada bunyi, and dia akan ada hasilkan satu riak ombak kan. Ini ombak dia seolah-olah macam benda yang sangat besar jatuh ke dalam air. Dia macam push tebing. Yang tu si bunga dah Allah kata si bunga tu kan. Dan kebetulan masa tu dah start tilawah Al-Quran tu. Percaya tak, masa tu kalau dah silap Cik Bunga surah Ali Imran ke surah apa ke, masa tu perwakilan dari Palestin ke, entah lupa lah, tapi daripada belah Arab tu lah. Surah tu pun Cik Bunga tak pasti lah surah apa, tapi dia kurang surah Ali Imran ke Al-Baqarah ke apa, lebih kurang macam tu lah kan. Rasanya adalah tak sampai 15 minit ke 20 minit, tiba-tiba siaran radio tu, korang tahu tak kalau radio ke siaran terganggu yang bunyi tu, yes, tiba-tiba radio Cik Bunga yang tengah alunkan tilawah Al-Quran tu terganggu siaran dia dan terus out. Bateri yang penuh, Cik Bunga dah cas, memang bateri tu penuh. Orang kata bila Cik Bunga start nak mancing pun Cik Bunga buka radio tu. Daripada sampai sebenarnya Cik Bunga tak ada main phone tu, tak ada buka radio apa semua. Zaman tu mana ada power bank dek kan. Memang Cik Bunga tak ada usik apa lagi. Bila dah lama sikit mancing, rasa bosan baru Cik Bunga buka radio, nak dengar lagu sambil mancing tu. Bateri terus low. Bukan lagi low, habis terus, tak boleh on, cannot. Ya, kosong terus, no, kosong. Lepas tu ada Cik Bunga lagi datang. Weh, ni aku dah, aku rasa macam kau pancing kat mana Cik Bunga itu kan? Kau pancing kat mana tadi? Asal aku tak nampak kau. Hati dah cuak juga ni memang. Sebabnya member Cik Bunga, BF Cik Bunga dia pun dah maknanya kita dah berkumpul satu tempat tau, dekat spot yang first kita sampai kan, dekat tempat Cik Bunga tu lah. Sebab Cik Bunga mancing kat situ je, sebab nak jaga barang satu lagi kan nanti kan aku dah hilang pula aku punya bekal, aku punya biskut, aku punya Maggi apa semua kat situ kan, sebab aku duduk kat situ. Datang, lepas tu adik Cik Bunga cakap sebenarnya dia dah nampak cahaya tu daripada jauh, dan cahaya tu sebenarnya pada belah hilir, tapi kami tak nampak masa tu. Dia mancing kat bawah jambatan. Dia yes, kan Cik Bunga nak pesan, tapi dia tetap pergi macam jambatan tu. Sebenarnya masa sampai Cik Bunga dah nampak kat bawah jambatan tu ada satu bayang-bayang susuk, bentuk bayang-bayang seperti perempuan tergantung dalam keadaan terbalik dekat bawah jambatan tu kan. Sebab tu Cik Bunga pesan dengan dia, kau jangan pergi mancing bawah jambatan tu. Tapi biasalah budak lelaki muda-muda ni degil, tak nak dengar cakap, dia pergi mancing bawah itu. Dan mungkin salah kita juga malam tu, bila dah dapat ikan, niat ni mudah cari rezeki, lama-lama jadi tamak. Mungkin lah kan, itu apa yang Cik Bunga fikir lah. Mungkin dah orang kata
dah tengok banyak kan orang cakap, jadi rasa dia macam sebabnya ikutkan nak mancing tu dalam pukul 11.30 ke 12 tu nak balik. Ini kita dah lebih daripada pukul 12 kat situ, dah lebih daripada pukul 12. Maknanya niat asal tu dah pesong lah kan. Bila yelah ikan banyak, kita tak berhenti kena kan, kita mancing dapat ikan, takkan kau nak balik kan. Mulalah kata. Mungkin itu salah sebab agaknya benda tu dah marah ke apa ke, kita tak tahu, wallahualam kan. So tapi dia tak ada tunjukkan diri dia secara fizikal, cuma dia tunjukkan diri dia dalam bentuk cahaya tu lah. Tapi yang pasti memang kita berempat dah cuak sangat. Sebabnya Cik Bunga bisik kat BFF Cik Bunga tu, baik kita balik. Aku rasa kalau kita lama lagi kat sini, dia tunjuk diri dia. Cik Bunga cakap dia ada kat tengah-tengah tu, dalam sungai tu, kat tengah-tengah sungai tu, tunggu masa untuk bukan tunggu masa, ada macam nak tengok kita balik ke tak kan. Dia dah macam bagi first warning lah. Dia bagi first warning, faham lah kan. Takkan dia bagi second warning kan. Second warning kau menangis sekali lagi katanya. So dia bagilah first warning, lebih kurang macam tu lah. So apa ni, Cik Bunga kata, aku rasa ni macam ni, baik baliklah. Dia beri masa dia akan naik muncul Cik Bunga cakap. Lepas tu BFF Cik Bunga pun cakap, ini bukan cancalang ni bukan cancalang punya itulah, bukan semarangan ni lain macam. Dia kata kan, dia punya aura ke energi dia tu orang kata besar tau. Sebabnya Cik Bunga kata kepala aku sakit, kepala aku dia sakit ni, sebab dia punya tekanan energi dia tu kan. Sama pula dengan yang lain-lain ada dekat sekeliling tu, mestilah bila dia macam tu, dia tahulah Cik Bunga sensitif kan. Bila dia benda ni sini tahu kita ni sensitif, dia akan mendekat. Sebab kita ni ibarat magnet. Orang yang sensitif ni ibarat magnet. So Cik Bunga pun okey, jom pack, jom balik. Memang macam sebabnya lepas tu cahaya tu masuk dalam air, lepas tu bunyi yang ombak apa, riak ombak tu yang kuat kan, macam bot besar lalu, kapal besar lalu je ombak dia tu. Ikan tak kena langsung, kita mancing seekor ikan pun dah start tak dapat. Memang dah tak dapat. Maknanya dia bagi sampai hari itu je. Orang kata kebenaran dia lah. Dia sebagai mungkin dia adalah penunggu kat situ ke, penjaga kat situ ke, wallahualam, kita tak tahu kan. Tapi mungkin dia bagi sampai situ je lah, had limit dia katanya kan. Cukup, korang nak banyak mana lagi, itu dah cukup lah tu kan, untuk rezeki korang. Apa lagi yang korang nak? Korang kenapa je manusia yang tamak katanya kan. So kemas packing dalam, memang takut lah ni, memang rasa lah. Memang Cik Bunga dengan dia Cik Bunga tu memang rasa sangat yang dia tengah perhatikan kami dan tunggu kami untuk pergi atau kami masih stay. Dia tengok sejauh mana kami ni degil ke, kami ni takut ke, kami ni faham ke idak dia punya warning dia tu kan. Mungkin lepas tu rasanya dia mungkin tengok dah kita kemas apa semua tu, memang berlari lah. Sebabnya nak naik ke tempat kita parking motor tu, dia macam naik bukit tau, macam naik bukit sikit kan. Sebab kita kan turun ke bawah kan, tebing ke bawah kan. So macam lain naik ke bukit. Tapi nak jadikan dalam takut tu, ada pula cerita lawak. Dah kat atas tu motor kita orang dikeliling, dia kebor lah pula. Dah lah tengah takut ni, aku nitik-nitik air mata ni punya takut ni. Dah kebor pula dah kat atas. Kau rasa kalau you all kat tempat Cik Bunga, you all nak pilih tempuh kebor-kebor tu, kelompok kawanan kebor tu, ke you all nak milih jumpa yang kat bawah tu, yang tengah orang kata ibarat warden asrama pegang rotan, tengah duduk diri nunggu koma? Pilih yang mana? Aku rela tempuh kawanan kebor koma weh. Menjerit jangan cakap lah. Memang time tu Cik Bunga dah tak boleh nak pohon tu dah. Salah satu lagi ialah untuk macam
nak bagi kawanan kerbau tu menjauh lah, sebab dia bahaya. Takut kalau kerbau ni ada anak kecil kan, dia bahaya kan. Memang aku menjerit, aku dah tak kira apa dah. Memang aku menjerit, aku dah takut sangat. Aku menjerit, memang lantak lah apa jadi. Aku menjerit. Lepas tu Cik Bunga rasa Cik Bunga dah tak boleh nak bawa motor. So adik Cik Bunga yang bawa motor. Cik Bunga cakap, kau pulas je throttle tu sampai habis. Lantak kat situ, pulas throttle sampai habis. Dah pun mak rempit lah kami 2 biji motor ni. Besar-besar yang punya, yang time tu masing-masing muka dah pucat lesi. Mana dengan takut dengan yang benda itu lagi, mana dengan terkejut ke kerbau lagi kan. Kau bayang kau sondol dengan kerbau kat situ tak nanya, mampus kat situ. 4 budak sepasang adik-beradik, 2 pasang adik-beradik ditemui mati disondol oleh kerbau. Kau rasa bukan sebab terkejutkan benda itu, sondol dia kerbau, takkah itu mesti lebih membahayakan keselamatan kan. So kita pun balik rumah, lepak jap rumah biar Cik Bunga tu. Takutlah ada yang ikut ke apa kan, sebab rumah Cik Bunga ada budak kecil kan. Takutlah ikut balik rumah. Kita lepak lah dalam 15-20 minit sampai sembang, ingatkan balik apa semua kan, macam mana apa, macam memang terkejut lah. Sebelum ni tak pernah jadi macam tu kan. Kadang sampai pukul 2, pukul 3 kita mancing tak ada apa kan. Tiba-tiba malam tu boleh pula jadi macam tu. Tu Cik Bunga cakap, wonder lah sampai lagi aku tengok tak ada orang mancing weh malam ni. Tapi aku tak nak lah cakap, takut kalau aku cakap pun tak guna juga, mesti korang perasan kan. Cik Bunga cakap tu kan, member Cik Bunga tu lah. Itulah dia kata, tapi pelik juga kan katanya. Ke dia orang dah sampai dulu atau dia orang dah kena dulu kan. Kita fikir macam lah. Mungkin pemancing lain ada yang dah sampai kot. Maksudnya dia orang ni lebih awal pada kita orang, dan kadang dia orang ni awal sampai lambat balik. Kadang kita balik dulu, kadang walaupun tak kenal, kadang bro balik dulu bro, padahal tak siapa-siapa, tak Cina ke, India ke, Melayu ke, apa ke, main bro lantak lah situ kan. Lama kita mancing kan. So macam malam tu memang lengah. Mungkin itulah kata biar Cik Bunga, mungkin dia orang dah sampai tapi ada yang dah terkena lah kot kan. Wallahu alam lah. So selepas tu kami berempat ni pun demam. Seminggu demam dek, seminggu. Tapi alhamdulillah lah orang kata, tak adalah nampak secara fizikal lah kan. Itu yang paling tak nak sekali, nampak secara fizikal kan. Yang nampak pun masih yang mula sampai tu lah yang Cik Bunga kata dekat bawah yang makan tu. Antara kami berempat ni, Cik Bunga lah dengan BFF Cik Bunga yang demam paling teruk. Mungkin sebab kita berdua ni sensitif kot kan. Mungkin sebab itulah kita ni teruk lah sikit demam. Orang kata tertegur lah, kami dua-dua ni tertegur kan. Okey, sampai situ je cerita dia. Apa yang Cik Bunga nak sampaikan kat sini, sebenarnya walau ke mana pun kita pergi, tak kisahlah ke mana sekalipun kan, hormatilah tempat tu, jaga adab, jaga tata susila, jaga percakapan kita. Orang kata benda paling senang orang cakap, tak ada banyak-banyak, jaga adab. Lepas tu minta izin, hormat tempat tu. Tak kira lah mana kita pergi sekalipun. Bila-bila lagi tempat yang open air macam tu, macam tempat-tempat rekreasi ke, taman-taman ke, hutan ke, laut ke, apa ke kan. Kita just hormat, minta izin. Nak buat apa-apa mulakan dengan bismillah ke, apa ke, niatkan dalam hati apa semua. Itu je. Itu yang Cik Bunga nak niatkan, nak pesan dekat semua. Sebab kebanyakan kita lalai dan leka dalam bab tu lah. Sampai sini je video kita malam ni. Cik Bunga harap
kepada anda semua, semoga terhibur dan ambil yang baik dan buang yang buruk dia. Itu sahaja. So, kepada anda yang berminat untuk menceritakan atau berkongsi pengalaman seram anda, mistik anda, tak kisahlah diri anda sendiri, adik-beradik, mak bapak, kawan, sanak saudara, jiran tetangga, opah cok, opah ayah cu, opah bedah, segala bagai, bolehlah berkongsi di laman media sosial yang akan Cik Bunga sertakan sekali di link. Ya, okey. Sampai sini je. Selamat malam. Selamat seram mistik dari Cik Bunga hanya di Cik Wan Channel. Bye. Assalamualaikum. Thank you for watching guys, and jangan lupa untuk like, share, comment and subscribe ke channel mana lagi kalau bukan Cik Wan Channel.